So, kita nak masuk balik dengan ni, keturunan dan luas di bawah graf dalam bahasa Melayu ni. Dalam bahasa Inggeris dia gradient. Okey. Untuk cikgu explain dulu yang warna step by step warna biru dulu. Yang pertama ni. Okey, yang ini warna biru ni, yang ini adalah pergerakan dia pada hal laju sekata. Nampak? Ini adalah graf hal laju melawan dengan masa. Okey, ni dia bahasa Inggeris. Tapi tak apa, saya convertkan dalam bahasa Melayu. Ini graf untuk hal laju melawan dengan masa. Okey. Kalau yang warna biru nak awak tengok ni, warna biru ni bermaksud adalah hal laju sekata. Hal laju sekata ni bermaksud awak tengah buat kereta, okey, dekat highway, speed dia ialah 110 km sejam kan? Okey, jadi dari Tapah sampai ke Pekanbaru Hulu, awak bawa 110 km je tekan minyak tu. Tak naik, tak turun. Bermaksud hal laju sekata. Okey, saya tulis sini. Hal laju sekata. Okey, ataupun seragam. Hal laju seragam. Sekata. Sama je punya hal laju dia. Okey, tu yang mendata tu. Okey, kemudian, okey, yang ini pula. Dia naik atas ni. Yang warna merah, saya color warna merah ni. Okey, itu bermaksud pecutan. Okey, memecut. Tengah memecut. Tengah memecut ni bermaksud awak tengah buat basikal ni. Buat basikal, buat tengah kayu-kayu perlahan tu, tiba-tiba ada anjing kejar. Anjing kejar tu awak buat apa? Awak bagi dia makan ke? Awak sembang-sembang dengan dia? Tak ada kan? Mesti awak lari, betul? Mesti awak kayuh lagi laju kan? Okey. Bila awak kayuh lagi laju tu bermaksud daripada tengah santai tu tiba-tiba anjing kejar. Awak pun laju. Bila tengah laju tu, nama dia pecutan. Awak tengah memecut. Okey. So, pecutan bertambah. Okey, nama dia pecutan bertambah. So, tengah naik atas tu pecutan bertambah. Okey. Kemudian, warna hijau tu. Warna hijau tu ialah nyah pecutan nama dia. Okey, nyah pecutan. Nyah pecutan ni bermaksud lepas anjing tak kejar dah, lepas anjing dah penat, okey, awak pun slow down, berhenti, bukan berhenti mungkin apa? Slow. Perlahan sampai kayu perlahan sampai ke rumah awak. Ni. Ni panggil nyah pecutan. Okey. Kayu perlahan-lahan, slow sampai berhenti nak minum air, betul? Jadi itu nama dia nyah pecutan. Dan nyah pecutan ni nilai dia adalah negatif. Okey, nilai dia adalah negatif. Dan pecutan bertambah nilai dia adalah positif. Itu beza dia. Okey. Kemudian, okey, itu untuk yang garisan menegak, betul melintang ke atas, betul melintang ke bawah. Okey, itu untuk mewakili. Ulang balik, nombor 1 ialah hal laju sekata ataupun seragam. Nombor 2, pecutan bertambah. Dan nombor 3 adalah nyah pecutan ataupun pecutan dia negatif. Nilai dia negatif. Okey, tu untuk yang mewakili garisan. Okey, sekarang cikgu nak awak tengok yang sebelah kiri ni pula. Yang saya highlightkan. Yang sebelah kiri tu. Okey. Untuk graf hal laju masa jarak. Jarak ni. Jarak sama juga dengan kawasan di bawah graf. Untuk dapatkan jarak perjalanan basikal tu, awak jalan tu. Okey. Nah, ini adalah jarak yang dilalui oleh awak sepanjang naik basikal tu. Dari tengah santai tu, tiba-tiba tengah kejar anjing, tiba-tiba anjing pun dah tak kejar dah. Itu nama dia. Luas di bawah graf itu adalah untuk dapatkan jarak yang dilalui oleh awak tersebut. Ni saya highlightkan warna merah ni. Okey.
So, nak dapatkan jarak ni, dah ada macam-macam bentuk. Yang pertama ni bentuk apa ni, yang saya kotak ni? 4 segi sama ke 4 segi tepat? Sebelum kita cikgu. Nombor 1 ni. 4 segi sama ke 4 segi tepat? Sama tak? Kalau ni sama ni, 4 segi tepat kan? Okey, ni sama. Kemudian, yang ini apa ni, nama dia apa ni? Nombor 2 ni, kotak nombor 2 ni. Kotak nombor 2 ni nama dia apa? Siapa boleh beritahu cikgu? Tak apa, khabar je. Nama dia apa? Siapa tahu? Nama dia ialah histogram. Okey, histogram. Okey, Histogram lah nama dia. Histogram lah. Histogram ke piramid, histogram, kuboid, segi empat sama. Histogram lah, saya rasa histogram ni. Sekejap, saya sebut ni bentuk apa nama ni. Saya boleh tahu cikgu, ni bentuk apa ni? Histogram kan? Yang ni Okey. Tu. Kemudian, luas dia ialah, ini sama, nak dapatkan luas ni, warna merah ni, senang je. Tapak kali tinggi. Nanti kita buat nanti. Yang nombor 2 ni, nak dapatkan luas dia ialah 1/2. Okey, saya zoomkan Bagi nampak sikit. 1/2 didarab dengan tapak. Okey. Dan juga hasil tambah kiri dan kanan. Okey. Hasil tambah kiri dan kanan. Okey, itu ada formula dia. Ulang balik. 1/2 darab dengan tapak darab dengan hasil tambah kiri. Tambah kiri dan kanan. Okey, nanti kita buat nanti. Macam mana nak buat yang ni? Okey. Dah, itu sahaja. Kemudian, untuk kadar perubahan kecurunan tu juga tunjuk kan kecurunan. Macam nak kira. Speed, laju, lama bagi dengan masa. Okey. Negatif kerana graf menurun. Okey, dah. Okey, boleh ya? Cikgu nak buat screenshot yang ni? Nak screenshot ke nak tak tunjuk tak apa kan? Saya record dah kan? Okey, jom kita buat latihan. Ada latihan dia, yang mana? Yang ni ke? Okey. Kita bincang ni dulu. Kita buat refresh balik. Okey, ini kita belajar dah minggu lepas ni. Sekarang ni, dia ada 2 graf tau. Iaitu, satu yang belah kiri ni, jarak dengan masa. Okey, satu lagi ialah laju dengan masa. Ni lah jarak dengan masa. Dan satu ialah laju dengan masa. Jarak ni, unit dia ialah kilometer, meter, sentimeter, apa lagi itu saja untuk jarak. Jarak ni contohnya dari rumah awak ke sekolah, itu jarak. Dari rumah ke kedai, okey, itu jarak. Okey. Yang satu lagi ialah laju masa. Laju masa lain pula. Laju ni ialah kelajuan awak dari rumah. Pergerakan awak dari rumah ke sekolah. Itu ialah laju masa. Dia ada beza, ada 2 jangan confuse pula. Saya ulang balik, jarak masa ialah jarak ataupun jarak dari rumah sampai ke sekolah. Itu jarak berapa kilometer, berapa meter, berapa sentimeter. Okey. Yang laju masa ni adalah dari pergerakan awak. Pergerakan basikal ke, naik motor ke, naik kereta ke, berlari ke. Okey, itu adalah laju. Okey. So, laju ni adalah pergerakan dari rumah awak ke sekolah, contoh. Okey, tu laju. Tu beza jarak dengan laju. Dan unit untuk laju, kilometer sejam pun boleh. Kilometer sejam ataupun meter sejam pun boleh. Meter per saat. Okey. Kalau sini meter,
Okey, kalau meter per saat, sini akan jadi saat. Okay, boleh tak? Boleh faham tak ni? Meter per saat. Okey, ni unit dia. Okey, boleh follow, boleh faham Okey. Kalau tak faham tanya Okey, kita bincang dulu. Soalan A, tengok yang warna hijau, jarak masa. Tengok dulu yang belah kiri, yang belah kanan tu jangan tengok lagi. Tengok belah kiri, kita bincang sama-sama. Tempoh berhenti. Okey, tempoh berhenti ialah masa dia berhenti. Masa berhenti adalah dari, nampak tak? Ni berhenti. Berhenti. Dari jam 5 ke jam 12. Okey, nah ini dia berhenti. Okey, tu untuk jarak masa. Boleh ke ni? Boleh ke ni? Boleh follow tak? Boleh. Okey, kalau tak faham tanya Kemudian laju, okey, itu adalah tempoh berhenti. Bermaksud dari jam 5, bukan jam 5. Jam dari jam ke-5 sampai jam ke-12. Bukan pukul 5 jam, bukan pukul jam 5. Dari jam ke-5 sampai jam ke-12. Itu adalah tempoh berhenti. Okey, jadi B, dia kata laju 5 jam pertama. Laju 5 jam pertama ni adalah yang warna hijau. Nampak tak? Ini adalah laju. Laju. Kelajuan dia. So, dia naik. Itu kelajuan dia. Jadi, laju 5 jam yang pertama ialah yang warna hijau. Okey. So, nak explain itu je dulu. Kemudian, laju 3 jam terakhir, yang warna apa? Warna biru ni. 3 jam terakhir. Nampak tak 3 jam? 12, 13, 14, 15. Ada 3 jam. Okey? 12, 13, 14, 15. So, 3 jam yang warna biru ni. Okey, itu adalah laju 3 jam terakhir. Purata laju keseluruhan. Okey, nak dapatkan purata laju keseluruhan macam mana? Siapa ingat? Purata laju keseluruhan adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Pandai. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey. Boleh Okey, itu adalah untuk jarak. Jarak melawan dengan masa. Okey, dah siap itu. Seterusnya tengok yang sebelah kanan, nombor 2 pula. Okey, sekarang laju masa. Laju masa, nama dia soalan A adalah tempoh laju seragam. Nampak tak? Laju seragam. That's why dia panggil seragam. Baju seragam. Apa lagi? Pakaian seragam. Maksudnya sama. Okey, jadi maksud tempoh laju seragam ialah yang warna merah ni. Okey, ni nama dia pada laju seragam. Okey, pada kelajuan berapa? Kelajuan 8 km sejam. Nampak tak ni? Tempoh laju seragam selama 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9 jam. 9 jam. Nampak tak? Ini nama dia tempoh. Tempoh laju seragam. Maksudnya awak bawa basikal selama 9 jam pada laju 8 km sejam. Itu maksud dia. Okey, kena faham dulu maksud graf ni. Kalau tak faham susah nanti ni. Okey, yang itu warna merah tu. Seterusnya soalan B. Kadar perubahan laju 3 jam yang pertama. 3 jam yang pertama ialah yang warna hijau ni. Okey, kadar perubahan laju. Okey, kadar perubahan laju ni apa maksudnya? Siapa boleh tahu? Apa maksudnya tadi saya beritahu? Maksud dia ialah pecutan bertambah. Pecutan positif. Okey, pecutan positif. Okey, boleh ke ni? Pecutan. Warna hijau. Okey, itu kadar perubahan laju. Warna biru pula, kadar perubahan laju 4 jam terakhir yang warna biru ni. Okey.
Pecutan. Pecutan bertambah lagi. Dia tak ada nyah pecutan sebab dia tak dalam graf ni tak tunjuk. Kalau nyah pecutan tu keturunan dia menurun ke bawah kan? Ni tak ada. Okey. So nyah purata laju keseluruhan adalah jumlah kelajuan ni. Okey. Jumlah laju Cikgu padam jumlah laju bahagi dengan jumlah masa. Okey, itu adalah purata laju keseluruhan. Okey. Kalau ditanya jarak, apa nak dapat sebelum tahu cikgu? Kalau tanya jarak, apa maksud kalau nak tanya jarak? Macam mana nak cari jarak? Tadi saya beritahu tadi. Kah? Apa saya kena buat? Ada tak? Kalau nak dapatkan jarak ni, jarak keseluruhan macam mana? Adakah? Jarak ialah luas di bawah graf. Okey, good. Luas di bawah graf. Okey, bolehkah? Okey, ada kawan nak masuk ni sekejap. Okey. Dah, cukup yang tu dulu. Untuk jarak masa dengan laju masa. Okey, jom kita belajar pula berkenaan dengan luas di bawah graf. Sekejap, saya tengah cari. Ini. Okey. Sekarang ni kita nak belajar bagaimana nak dapatkan luas di bawah graf. Okey, sebab 2 minggu lepas awak dah belajar berkenaan dengan laju seragam, waktu berhenti, kemudian pecutan, lepas tu hal laju bertambah, hal laju berkurang, dan juga awak belajar berkenaan dengan purata. Purata apa? Keseluruhan. Laju keseluruhan. Kan? So, hari ni kita nak belajar berkenaan dengan luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf ni macam mana ni? Okey, jom kita tengok satu dulu ni. Polygon ke histogram nama dia? Dah maksud lupa dah. Okey, nombor 1. Macam nak kira luas nombor 1 ni? Siapa dulu beritahu cikgu? Siapa ada volunteer nak beritahu cikgu? Macam nak kira luas nombor 1 ni? Ada tak nak kira luas? Kira luas. Macam nak kira luas nombor 1. Tengok nombor 1 dulu. 9.5. 9.5. Luas adalah tapak kali tinggi. Tapak kali tinggi. Bermaksud 9 darab dengan 5. 45. Siap. Itu sahaja soalan nombor 1. 9 darab 5. Okey, dapat 45. Boleh faham ke? Boleh kan? Okey, nombor 2 pula. Bentuk nombor 2, bentuk segitiga pula ni. Macam mana nak dapatkan luas ni ya? Macam mana nak dapatkan luas ni? Siapa boleh beritahu cikgu? Okey. Siapa nak beritahu cikgu nak dapatkan luas di bawah graf ni? Luas segitiga. Macam nak kira luas segitiga ni? 1/2 darab 8 darab 7. Okey, 1/2 bahagi je. Sebenarnya dapat macam ni. Okey. Tapi cikgu nak setengah je. Jadi cara dia ialah 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey. Jadi conclusion dia ialah 1/2 darab 7 darab 8. Dapat berapa? 56, 28 ya? Betul? Tekan kalkulator. Dapat 28 kan? Okey. Itu untuk nombor 2. Nombor 3. Nombor 3 ni. Ni nombor 3 ni. Ni bentuk apa nama tadi ni? Instagram. Kan nama Instagram ni apa? Saya lupa dah nama ni. Siapa dulu kita cikgu ni bentuk apa? Instagram ke? Rasa bukan. Nombor 3 ni bentuk apa nama? Trapezium. Ya Allah. Cikgu pun lupa nama dia. Ya, trapezium.
Okey, thank you. Ingatkan cikgu. Nama dia trapezium. Histogram pula. Silap trapezium. Okey, nak dapatkan trapezium ni formula dia ialah okey, 1/2 darab dengan tapak. Tapak ni ialah ini. Okey. Darab dengan hasil tambah sisi iaitu saya tulis sini dulu. Hasil tambah sisi. Okey. Tu untuk dapatkan trapezium. So, kiraan dia ialah 1/2 darab 7 darab dengan 8 tambah 2. Okey, boleh macam tu. 1/2 darab 7 darab 8 tambah 2. Dapat apa jawapan? Dapat tak 35? Dapat ke? Cuba tekan kalkulator. Dapat tak 35? Dapat. Dapat. Okey, thank you. So, ada 3 bentuk. Awak dah belajar 3 bentuk iaitu pertama, segi 4 tepat, segi 4 sama pun boleh. Nombor 2 ialah bentuk segitiga, 1/2 darab tapak darab tinggi. Dan nombor 3 bentuk trapezium, 1/2 darab 7 darab tapak darab dengan hasil tambah sisi. Okey, ada soalan tak setakat ni? Nak tanya kalau tak faham sebelum kita sambung lagi berlatihan. Ada ke? Ada. Ni siapa? Ada tak masuk kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seorang lagi siapa? Sekolah mana? Mariam, sekolah ilmunya. Almira Almuni Okey. So, boleh ada yang tak faham ke? Nak saya teruskan boleh Okey. Nombor 4. Okey, mana tapak? Saya beritahu tanya dulu. Mana tapak? 5. Okey, good. Sisi dia yang mana? Dengan 4. Okey, 4 dengan 9. Jadi 1/2 darab dengan 5 darab dengan 9 tambah 4. Dapat berapa ni 13, 52 darab dengan 13. 68/2. 68/2 dah. Berapa? 65/2 kan? Betul? Dapat tak 65/2? Dapat. Okay. Itu adalah luas. Okey. Nah, nombor 5 ni apa? 1/2. 1/2 darab 4 darab dengan 11. Nanti 22. Okey. Senang je. Tu nak belajar kira luas tu. Okey, setakat tak ada masalah Okey, saya nak tanya awak pula. Macam mana nak kira nombor 7 dengan 8 ni? Okey, perhati betul-betul. Macam mana kita nak kira soalan nombor 7 ni? Mana tapak dia sekarang? 12. 12. Okey, pandai. Jadi, 12 dah akan jadi tapak dia. Bukan 6 kena hati-hati Senang je nak tengok tapak. Tapak ni dia punya lawan dia mesti yang sengit. Okey, tu tapak. Yang mana sengit tu lawan dia lah tapak. Jadi 1/2 darab 12 darab dengan 9 tambah dengan 16. Okey, berapa jawapan dia? Kira-kira. Tekan kalkulator. Okey, berapa jawapannya? 150. Okey, 150. Thank you. Okey, cikgu nak awak cuba soalan nombor 8. Berapa jawapan dia soalan nombor 8? 110.
110. Yang lain dapat berapa? Saya dapat sama. Sama. Okey, dapat sama. Betul lah tu 110. Okey, jadi 1/2 darab dengan 11 darab dengan 14 tambah 6. Sorry. Tambah 6. So, dapat dia nanti awak dapat ialah 110. Okey, Cun. Tu bentuk trapezium. Okey, bentuk segi empat sama tu tak payah kira lah ya. Senang je. Segitiga pun tak payahlah kot, senang je. Nombor 9 tu saya tunjuk 1/2 darab 9 darab 13. Okey. So 9 darab 13 darab setengah dapat 117/2. Okey, tu cara dia kira. Sekarang ni kita nak belajar cara kira je bentuk trapezium dengan segitiga. Okey, dah. Dan ni tak ada masalah kot. Okey, boleh. Dan ni saya skip lah, senang. Sebab banyak lagi ni. Okey. Seterusnya. Boleh yang tadi kira luas tak ada masalah Kalau ada masalah tolong beritahu cikgu tau. Okey, saya tunjuknya ni. Soalan nombor 1, 2 dengan 3. Okey. Yang ini pula, okey, yang ini dia suruh kita cari sisi. Panjang sisi. Tapi diberi luas. Okey, sebagai contoh cikgu tunjuk satu dulu, nombor 1. Macam mana kita dapatkan nilai M? Soalan dia adalah cari nilai M. Okey, so nombor 1 ni nak dapatkan luas ialah 3 tapak darab dengan tinggi. 3 darab dengan M. Sama juga dengan luas. Luas dia bagi sebanyak 72. Okey, nak dapatkan nilai M ni. Jadi, 3 kali dengan M, kita akan dapat 3M. Sama dengan 72. Okey, boleh faham tak setakat ni? Ada tak faham? Tanya dulu sebelum saya teruskan. Jangan malu, jangan segan. Tanya dia. Boleh? Okey. Jadi, sekarang ni kita dapat 3M sama dengan 72. Okey, sekarang ni saya nak M sahaja. Saya nak M sahaja. Saya nak M. Cikgu nak M je ni. Macam mana Okey, senang je. Bawakan 3 tu ke kanan. Macam mana nak bawa ke kanan tu? Okey, cara dia ialah masa dia duduk kat sebelah kiri tu, dia darab kan? Dia darab. Bila dia kena pindah, dia kena jadi bahagi. Ingat tu. Darab, bila pindah tempat, dia akan jadi bahagi. Bahagi, bila tukar tempat, dia akan jadi darab. Okey, kalau tambah pula, bila tukar tempat, dia akan jadi tolak. Tolak pula, bila tukar tempat, jadi tambah. Tukar tempat. Jadi, untuk dapatkan M tu, iaitu 72 dibahagi dengan 3. Dapatlah nilai M. So, nilai M nanti awak dapat ialah 24. Okey, tanya dulu sebelum saya teruskan. Ada yang tak faham, tanya dulu kan. Boleh ke ni? Boleh ke? Ataupun nak segan tanya ni. Tanya dia, jangan malu-malu. Ada soalan? Tak ada. Tak ada, boleh? Boleh Senang je kan? Okey. Okay. Soalan nombor 2. Saya tunjuk soalan nombor 2 pula dah. Okey, tadi ialah tapak kali tinggi. Okey, sekarang soalan nombor 2 ialah bentuk segitiga. Bentuk segitiga ialah segi bawah lah, muat nanti. 1/2 darab dengan M darab dengan 10 sama dengan 45. Dia bagi luas. Luas ialah 1/2 darab dengan M darab dengan 10 sama dengan 45. Okey. Jadi macam mana nak dapatkan ni? Macam mana nak buat ni? Alamak. Senang je. Okey, tengok satu-satu Tengok yang atas dulu. 1 darab dengan M darab dengan 10. Kita akan dapat nanti 1 darab M, M darab 10. Kita dapat nanti 10M. Per dengan 2. Nampak tak ada per 2 tu?
Yang ni per 2 ni. Jadi per 2 sama dengan 45. Okey. Tanya dulu. Kalau dia tak faham, dia tanya dulu. Boleh ke? Boleh saya teruskan Okey, 10 dengan 2 tu kita boleh potong. Potong macam mana? 10 bahagi dengan 2. Tekan kalkulator, 10 bahagi 2 kita akan dapat nanti ialah 5M. Sama dengan 45. Jadi, nak dapatkan nilai M adalah pindah sini jadi apa? 45 bahagi dengan 5. M sama dengan 9. Okey, siap. Okey, boleh follow ke ni setakat ni? Nak tanya dulu apa-apa ke? Tak ada? Okey semua? Dah, ada ke? Ada nak tanya apa-apa ke? Tak ada? Boleh Okey, seterusnya. Saya tunjuk untuk trapezium pula. Nak dapatkan trapezium. Okey, nak dapatkan trapezium, awak gantikan sahaja dalam formula, iaitu 1/2 darab dengan tapak. Mana tapak? Tapak dalam gambar rajah trapezium ni, berapa tapak dia? Nombor 3 ni. 104. Tapak dia. Mana tapak dia? Tapak untuk gambar rajah ni. Gambar rajah trapezium ni. Mana tapak dia? M. M. Okey, ialah M. Okey. 104 tu ialah luas dia bagi. Jadi, 1/2 darab dengan tapak iaitu M darab dengan 11 tambah dengan 5. Sama juga dengan luas. Luas dia bagi ialah 104. Okey. Boleh follow tak ni setakat ni? Nak tanya dulu. Ada yang tak faham kat mana-mana ke? Okey, boleh? Boleh. Okay. Jadi, 1/2 darab dengan M darab dengan 11 tambah 5 kita dapat apa tadi nanti? 16 sama dengan 104. Okey, saya tulis satu persatu dulu ni. 1/2 darab dengan M darab dengan 16. Okey. Jadi kita guna kaedah tadi, iaitu yang atas darab dengan yang atas darab dengan yang atas. Tu atas. Okey, jadi kita akan dapat nanti 1 darab M, M darab 16, kita dapat 16M per 2 sama dengan 104. Okey. Bolehkah ni? Setakat ni boleh follow ke? Ada yang tak faham, tanya dulu. Cikgu, Ya, tanya. 1M jadi jadi 1M. Ya. Lepas tu darab dengan tambah dengan 16. Darab. Oh, darab dengan Dengan 16. darab. Okey. Okey, darab dengan 16. Okey, lagi ada soalan lain? Okey, kemudian 16 dengan 2 tu boleh potong. Dapat berapa? 16 bahagi 2? 8M. Sama dengan 104. Jadi M sama dengan 104 bahagi 2 dapat 14 104 bahagi dengan 8 dapat 13. Dah siap. Okey. M dapat 13. Okey, ada apa-apa soalan tak? Tanya dulu sebelum kita ni buat teruskan lagi. Untuk 3 bentuk je, aku tunjuk 3 bentuk dulu. Luas petak, segitiga dengan trapezium. Okey, boleh? Cikgu, macam mana dapat 13 tadi? 104 bahagi dengan 8. Okey. 4 bahagi dengan 8. Okey, lagi soalan tanyalah, tak ada. Semua okey? Jatuhlah saya ni. Saya jatuh. Okey. Kita try satu soalan nombor 4 ni. Okey, boleh kan? Siapa dapat nilai M? Begitu cikgu. 7. 7. Okey. Risha dapat 7.
Dah. Boleh. Okey, jadi kita semak. Dapat dah cikgu. Okey, ni risau. Kita cuba. Okey. Okey, oleh kerana space dia tak mengizinkan space kecil kat sini. Okey, saya tengok. Mana space ni? Okey, saya ambil ni nak dapatkan trapezium, luas trapezium. Ingat dulu, kita masukkan dulu dalam luas trapezium. Ingat, luas trapezium ialah 1/2 darab dengan tapak darab dengan hasil tambah sisi. Okey, yang itu. Ingat yang tu. Okey, jadi untuk nombor 4 ni, 1/2 dulu. Tulis 1/2 darab dengan, okey, mana tapak? Tapak, mana tapak dalam gambar rajah nombor 4 ni? 6. 6. Okey, 6 betul. Darab dengan hasil tambah sisi ni berapa? 5 Mana tambah sisi? M. 5 tambah M. Sama dengan 36. Okey, dah tentu. Okey, jadi macam mana nak kira ni? Alamak, macam mana nak kira ni? Senang je. Yang atas dengan atas ni. Okey, senang je. Okey, tengok betul-betul macam nak kira atas. 1 darab 6, 6. 6 darab dengan 5 tambah M. Per dengan 2. Ada per 2 kan yang bawah tu. Yang ini. So, per dengan 2. Sama juga dengan 36. Okey, boleh ke yang ni? Boleh. Okey, dah dapat dah. Dapat dah yang ni. Boleh follow tak sekat ni? Boleh. Okey. Sekarang ni, kita tengok. 6 dengan 2 ni boleh potong. Dapat berapa? 6 bahagi 2 dapat apa? 3. 3. So, dapat 3. 5 tambah M sama dengan 36. Okey. 3, 5 tambah M sama dengan 36. Okey. Seterusnya, lama macam mana nak buat ni? Okey, ada banyak cara sebenarnya. Awak jangan risau. Fikir yang mana senang je. Okey. Kalau rasa susah, tolong beritahu cikgu Nanti saya tunjuk nanti. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan nilai M. Tengok betul saya zoom dah betul-betul ni. Okey. 3, 5 tambah M sama dengan 36. Okey. Ada cara dia. Cara yang pertama, okey. Awak boleh kembangkan. Kembangkan maksudnya 3 darab 5, 3 darab dengan M. Tu pun boleh. Okey. So, jadi awak dapat nanti 3 darab 5 berapa? 15. Betul. 3 darab dengan M, 3M. Sama dengan 36. Okey, itu satu. Okey, kemudian seterusnya ialah 15 ni, kita pindahkan dia ke kanan. Dia akan jadi berapa? 3M, 36 tolak dengan 15. Kenapa tolak? Ingat tak kenapa tolak? Sebabnya kan depan ni tambah. Depan tu tambah. Bila dia pindah sana jadi apa tadi? Cikgu beritahu. Jadi tolak. Jadi 3M sama dengan 21. Jadi M sama dengan 21 bahagi 3 dapat 7. Okey. Dapat 7. Okey, itu satu cara. Okey, ini cara yang pertama saya tunjuk. Cara yang pertama. Okey, saya tunjuk nak cara kedua pula, warna biru. Tengok cara kedua Okey. Tak perlu nak kembangkan pun tak apa. Okey, tak perlu kembangkan. Jadi bermaksud 3, 5 tambah M sama dengan 36. Okey, pindahkan 3 ni ke kanan. Ini dia bukan jadi tambah ataupun jadi tolak tau. Sebab apa? Sebab kat sini dia ada operasi darab. Jadi dia akan jadi bahagi 5 tambah M sama dengan 36 bahagi 3. So, 5 tambah M sama dengan 12. Jadi, M sama dengan
Dan ni pula apa? Tolak 12 tolak dengan 5. M dapat 7. Pun boleh juga. Sama je. Kaedah nombor 1 dengan kaedah nombor 2. Mana-mana pun boleh guna. Okey. Aisyah dapat guna kaedah mana tadi? Aisyah dapat tadi nombor 7. Kaedah 1. Kaedah 1. Okey. Yang lain macam mana? Ada soalan tak? Ada tak faham tak? Algebra ni, nama dia algebra. Kalau ada tak faham, tak apa. Saya boleh ajar macam mana nak tambah tolak bahagi darab ni. Pindah sana, pindah sini. Jangan madu, jangan segan. Kabur je. Okey, boleh tak ni? Setakat ni boleh tak? Apa kita buat latihan lagi Kita buat Boleh. latihan. Okey. Seterusnya. Okey. Soalan nombor 5. Okey, cikgu nak buat sendiri. Soalan nombor 5. 9 M dia bagi luas 54. 9 M dia bagi luas 54. Jap 9 M 54. Saya guna kertas kosong dah senang. Saya lukis baru. Ni boleh space sikit. 9 M dia bagi luas 54. Betul Macam ni kan tadi? Sekejap saya check balik. 9 M 54. Okey, betul. Okey. Okey. Dapatkan nilai M. Macam mana dapatkan nilai M? Okey, saya tunggu. Cuba dulu. Siapa dapat nilai M boleh beritahu? 12. 12. Okey. Ali macam mana? Sama jawapan. Sama jawapan. Okey, good. Dapat 12. So, ingat. Kalau segitiga, ingat cara dia macam mana? 1/2 darab tapak darab dengan tinggi. Okey. Jadi 1/2 darab dengan tapak. Tapak dia mana? M. Tinggi dia mana? 9. Okey. Ni adalah formula luas. So, sama dengan luas. Jadi, luas dia bagi adalah 54. Okey. So, senang dia. Kita kira yang atas 1 darab dengan M darab dengan 9. So, dapat nanti 9M per 2 sama dengan 54. Okey. Sekarang ni, 9 dengan per 2 tu tak boleh bahagi tau. Bukan tak boleh bagi, boleh. Tapi kita tak dapatlah nombor bulatnya. 9 per 2. 9 bahagi dengan 2. Contohnya kalau 8 bahagi 2 dapat 4. Okey, sekarang ni 9. 9 ni cara dia senang dia. Cikgu nak tunjuk kalau tak boleh bagi. Senang dia. Cara dia ialah first kali, mula-mula, pindahkan 2 ke kanan. Lama jadi apa pula ni? Kena pindah ke kanan ni. Okey, jangan risau. 2 ni berada di bawah. Berada di bawah ni maksudnya dia jadi bahagi. Okey, kalau bahagi tadi, kalau pindah tadi jadi apa? Darab. Darab. Okey, jadi 9M 54 darab dengan 2. So, dapat nanti 9M dapat 108. Jadi, M sama dengan berapa? 12. Betul? Betul. Okey, dah selesai. Siapa yang tak faham ni? Tanya dulu kan? Jangan risau, tanya je. Sebab ada yang tak faham, boleh beritahu cikgu. Kita bincang sama-sama. Okey. Tu satu. Okey. Saya tunjuk lagi. Okey, soalan nombor 5 selesai. Cikgu nak bincang yang trapezium lah senang. Trapezium ni agak rumit sikit. Okey, cikgu nak kita buat soalan nombor 7. Sekejap saya tengah ni. Soalan nombor 7 ialah 7M9 112. Saya nak buat dalam bentuk kertas graf ni. Kertas kosong. Kertas kosong ni boleh muat sikit. Okey.
Macam ni kan. Tujuh M 9. Dia bagi luas 112. Okey, cek balik tu tak. 7M9 120. Okey, betul. Okey, dapatkan nilai M. Soalan nombor 7. 7M2. Tak apa, kita buat latihan sama-sama. Yang penting awak cuba buat dulu. Soalan nombor 5. Sama je. Sama je. Okey, cantik. Sama. Okey, good. Maknanya awak dah improve dah, bagus. So, cara dia ialah 1/2 darab dengan tapak. Tapak dia mana? Mana tapak? Dalam M. gambar rajah ni. M, pandai. Darab dengan 9 tambah 7. Dia bagi luas 112. Jadi, 1/2 darab dengan M darab dengan 16. Sama dengan 112. Okey, ini sama dengan 112. Okey, kemudian atas dengan atas. Darab terus. So, atas dengan atas. So, dapat nanti, dapat 1 darab M darab 16. 16M per 2 sama dengan 112. 16 dengan 2 tu kita boleh bahagi. Dapatlah nanti 8M. Sama dengan 112 dan M kita akan dapat nanti bahagi 8. Dapat 14. Okey, good. Okey, boleh faham tu. Alhamdulillah. Okey, sekejap saya nak tunjuk soalan nombor 8 pula. Boleh lagi ya, nombor 8. Apa kita banyak latihan ni, kita lagi cepat faham ni. Tapi kalau ada tak faham, tolong beritahu tau. Okey, nombor 8. Nombor 8 warna merah. Kejap. Saya cari soalan dia. Nombor 8. Okey, nombor 8 gambar rajah dia macam ni. Sini M. Sini 9. Sini 15. Dia bagi luas 90. Okey. Dia bagi M 9 dengan 15. Dapat dia bagi luas 90. M 9, 15. Okey, dapatkan cikgu M, nilai M. Cuba dulu. Okey, cikgu nak cuba dulu soalan nombor 8. Okey, boleh ke? Boleh. Okey, dapat apa Irsha? 5. 5. Okey, Nalim macam mana? Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, Irsha dapat 5. Okey, jom kita buat. So, kita ingat nak dapatkan formula, panggil apa ni? Formula trapezium ni. Jadi, 1/2. Okey, 1/2 darab dengan tapak. Tapak dia mana sekarang tapak dia? Mana tapak dalam ni? Mana 9. tapak dia? Okey, tapak dia di 9. Darab dengan tambah sisi iaitu M tambah 15. Sama dengan luas. Dia bagi 90. Okey, tengok ni. Dia macam ni rumit sikit tapi tengok pelan-pelan, step by step. Senang je nak buat. Jadi, atas darab atas. Okey. Nak atas. Okey. So, kita salin dulu. 1 darab 9, 9. 9 darab dengan M tambah 5. Per 2 sama dengan 90. Cikgu, Okey. 5 ke Ya. 15? Oh, 15. Okey, cikgu tak Ingat ke salah. saya salah? Ha? Tak ada, ingat ke saya salah? 15. Saya yang salah tadi. 15. Okey. Dah dapat 15. Okey. Jadi, nak selesaikan satu persatu. Senang je ni, jangan risau. 2 ni pindah dulu ke kanan. Okey, jadi nanti 9 M tambah dengan 15 sama dengan 180. 90 kali 2 dapat 180. Kemudian kita tak payah kembang lah. Okey, tak payah kembang, kita pindahkan 9 pula ke sana. Jadi dapatlah nanti M tambah 15 sama dengan 180 bahagi dengan 9. Kita dapat 20 nanti. Okey, sekejap sepadam balik.
Nanti tiba-tiba entah di mana 20 tu kan. 180 bahagi dengan 9. Okey. So dapat nanti M tambah 15 sama dengan 20. Okey, cara ni dapat nilai M adalah 20 tolak dengan 15. Jadi M kenapa cikgu tolak? Bukan tambah. Sebab dia ada tambah kat sini. Tengok depan dia. Kalau depan dia tambah, pindah sana jadi tolak. Nampak dia tolak pula. Sebab dia pindah kawasan. Jadi M sama dengan 5. Okey, boleh faham ke ni? Boleh follow ke Boleh. step-step ni? Ada yang Boleh. rasa tak faham, dia tanya Okey, kita buat lagi, bagi faham lagi. Sekejap saya cari soalan. Okey, soalan seterusnya adalah macam ni pula gambar rajah dia. Soalan nombor 10. Okey, dia bagi. Kenapa? Cikgu nak ajar buat nak fahamkan ni sebab nanti kita akan guna kaedah ini. Okey, sebab nanti ada soalan tu yang melibatkan gambar rajah ini. Okey, dia bagi luas 120. Okey, dapatkan cikgu nilai M. Nilai M. Berapa nilai M awak dapat? Okay, cuba dulu. Boleh. Okey, dapat berapa nilai M? 11. Okey. Dapat Sama. 11. Sama. Okey, bagus. Ada okey ke? Balqis, Raudah, Sama. Ain dan Nabila. Okey, sama. Okey, good. So, 1/2 darab dengan tapak 10 darab dengan M tambah 13 sama dengan 120. Okey. So, dapat nanti 1 darab 10, 10 darab dengan M tambah 13 per dengan 2 sama dengan 120. Jadi 10 dengan 2 ni kita boleh potong. Dapat nanti 5 M tambah 13 sama dengan 120. Okey. Allah hilang dah. Jadi pindahkan 5 dulu kan. So dapat nanti M tambah 13 120 bahagikan dengan 5. Okey. So dapat nanti M tambah 13 sama dengan 120 begini berapa? 2 4. Okey. 24 2, 10, 20. Betul lah. 120 bagi 5 apa? 24. Okey, betul lah. Okey, jadi M sama dengan 24 tolak dengan 13. Dapat 11. Okey. Dah. So, macam tu nak cara dapatkan nilai M. Okey, jadi jom kita praktiskan apa yang kita nak belajar ni. Kenapa cikgu suruh dapatkan nilai M lah, nilai trapezium lah, apa semua ni. Okey, tujuan dia adalah kita nak menjawab soalan yang membentuk macam ni. Luas di bawah graf. Kita dapatkan luas di bawah graf. Nampak tak ada bentuk segitiga, ada bentuk segi empat tepat, segi empat sama, ada bentuk trapezium. Yang mana bentuk trapezium tak ada lagi. Nampak ada bentuk trapezium ni. Okey, jom kita cuba tunjuk satu dulu. Macam mana nak jawab soalan ni? Okey. Boleh? Okey, sebelum saya jawab soalan ni, saya bagi take 5 dulu untuk awak rehat dulu kejap. Take 5 boleh? Okey, saya bagi masa Boleh. sikit. Okey, nak pergi minum dapur ke, jalan-jalan ke, regam badan ke, okey? Saya bagi take 5 dulu. Okey, boleh? Boleh cikgu sambung sekejap. Sampai asal nanti kita berhenti kejap Asal apa? 4.30 4.25 kan? Okey. Tengok soalan nombor 1. Kita tengok sama-sama. Okey, soalan dia ialah luas di bawah graf. Soalan dia kira jarak keseluruhan perjalanan dia bagi untuk soalan 1, tengok soalan 1 dulu. Soalan 1 dia bagi tengok dulu gambar rajah dulu, graf dulu. Dia bagi laju pada tahap 28
Lepas tu sampai 4, kemudian sampai B, kemudian masa. Okey, jarak keseluruhan perjalanan adalah 140 km. Kira nilai B. Okey. Jarak keseluruhan. Ingat tak tadi cikgu beritahu dah. Apakah jarak keseluruhan untuk laju lawan masa? Macam nak dapatkan jarak keseluruhan? Nak dapatkan jarak keseluruhan adalah luas di bawah graf ni. Luas di bawah semua tu. Okey. Jadi, sepadan balik. Nak dapatkan luas ni, senang je. Awak nampak tak ada dua bentuk? Sekarang ni saya buat bentuk dulu. Yang pertama, bentuk warna hijau. Ni bentuk hijau ni bentuk apa? Segitiga. Segitiga. Satu lagi adalah bentuk warna biru ni. Apa nama bentuk ni? Segi empat. Segi 4. Okey. Jadi, ada dua gambar saja. Hilanglah gambar saya ni. Jadi ada dua bentuk kan? That's why cikgu nak ajar macam mana bentuk tadi. First kali, kita dapatkan dulu luas bentuk warna hijau. Bentuk warna hijau, okey, tengok. Dia bagi macam ni, bentuk dia. Ting, ting, ting. Okey. Tapak dia berapa panjang? Berapa panjang tapak dia? Boleh nampak tak berapa bacaan? Siapa boleh baca? Berapakah tapak untuk yang warna hijau ni? Berapa panjang dia? 4. 4. Dia akan jadi 4 ni jarak ni. Okey, dia jadi 4. Okey. Tinggi dia berapa pula? Tinggi dia. 28. 28. Okey, nampak tak tinggi dia dari sini? Okey, 28. Okey, itu untuk luas warna hijau. Untuk warna biru pula, so kita kena tambah. Okey, tambah warna biru. Warna biru saya buat bentuk macam ni. Ting, 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 ting. Okey. Berapakah ketinggian kotak warna biru ni? Tinggi dia berapa? Ni. Berapa tinggi dia? 28. Okey, betul. Yang bawah ni berapa pula? Tapak dia. Berapa tapak dia? Siapa boleh beritahu cikgu? Berapa tapak dia? Okey. Contohlah, saya tak nak beritahu dulu. Contohlah, saya letak sini 10. Berapa panjang sini? 6. 6. Macam mana dapat 6? Tolak 4. Okey, 10 tolak 4. Betul? Okey. Jadi, kalau saya padam yang 10 ni, berapa tapak bawah tu? 2. 2. Macam mana dapat 2? Saya dah dapat 2. Okey. Bila saya letak 10. Okey, saya gantikan 10. Awak dapat panjang ni ialah berapa tadi? Tadi berapa tadi? Dapat apa? 6. Dapat 6 kan? Sebab 10 tolak 4 kan? Betul? Okey, jadi kalau saya padam 10 ni, saya gantikan dengan B. Berapakah panjang tapak bawah ni? 6. Okey. Kita akan dapat B tolak dengan 4. Itu dia punya jarak panjang dia. B tolak 4. Okey, boleh faham tak maksud cikgu ni? B tolak dengan 4. Kita dapatkan panjang ni. Iaitu B tolak dengan 4. Sama juga kalau saya ganti dengan 10, 10 tolak 4. Kalau saya ganti dengan 8, 8 tolak dengan 4. Kalau saya gantikan B tu dengan 20, 20 tolak dengan 4. Okey, boleh faham tak maksud cikgu ni? Dapatkan tapak bawah tu. Faham. Okey, boleh. Okey, sekarang kita nak tambah warna hijau tambah warna biru dan hasilnya ialah 140. Itu maksudnya. Luas untuk warna hijau dan warna biru. Okey. Dan luas untuk biru tambah dengan luas warna hijau, kita akan dapat hasil dia adalah sebanyak 140. Jadi, cikgu nak awak cuba kira yang warna hijau dapat berapa? Cuba kira macam tadi. Dapat berapa luas untuk warna hijau?
Siapa dapat kira? 112. 112. 112 sikit lagi. Luas untuk warna hijau. Warna hijau tu. Ingat tak formula dia? Luas segitiga. Oh, sorry. Macam mana dapatkan luas segitiga warna hijau ni? Macam mana dapatkan warna hijau ni? 56. 56. Macam mana dapat 56? 1/2. Darab 4, darab 28. Ya, darab 4, darab 28. So, kita dapat sini ialah 56. Okey. Tambah pula yang warna biru. Warna biru ni tapak kali tinggi, betul? Tapak iaitu B tolak dengan 4 darab dengan 28. Sekejap, saya nak buat ke sini tak? Okey. 28 darab dengan B tolak 4. So, dapatlah hasil dia ialah 140. Okey, boleh follow ke ni? Setakat ni? Sebelum saya nak teruskan lagi ni. Dapat 140. Okey. Dah dapat warna hijau dapat dah. Iaitu 56. Sekarang nak dapatkan warna biru pula. Okey, nak dapatkan warna biru. Saya salin dulu. 28 B tolak dengan 4 sama dengan 140. Okey. Sama dengan 140. So, nak dapatkan nilai B. Sekarang saya juga nak dapatkan nilai B. Macam mana? First kali, pindahkan 56 ke sana. Pindahkan 56 ke kanan. Jadi tambah ke ditolak? Tolak. Tolak. Okey, jadi tinggal nanti 28 B tolak 4 sama dengan 140. Alamak, saya termakan bis sebelah lah. Saya pindah ke bawah sikit boleh tak ni? So, pindah ke sini Okay. Tolak dengan 56. So, dapat nanti 28 B tolak 4 sama dengan berapa? 140 tolak 56. 84. Okey, boleh follow ke setakat ni? Okey, nanti tengok video balik kalau tak faham. Jadi, nak dapatkan 28, nak dapatkan B lagi, bahagi pula 28 ni pindah ke kanan. 28 ni pula pindah ke kanan. Okey, jadi dia jadi apa? Dia akan jadi bahagi. Sebab apa? Sebab 28 darab. Bila darab, pindah kanan jadi bahagi. So, dapat B tolak 4 sama dengan 84 bahagi dengan 28. So, dapat B tolak 4 sama dengan 84 bahagi 28. Kita dapat 3. Okey, jadi nilai B sama dengan 3 tambah 4. Okey, sama dengan 7. B sama dengan 7. Okey, siap. Itu cara dia. Panjang pula caranya. Tak apa, awak tengok step by step dulu. Saya buat dengan warna hijau, warna biru, lepas tu saya teruskan dengan warna hitam untuk dapatkan nilai B. Okey, boleh follow tak setakat ni? Boleh tak? Boleh tak? Okey, boleh ke? Ada tak boleh? Ada yang tak faham ke? Tanya dulu. Boleh ke? Kat mana tak faham? Tanya dulu sebelum saya bagi task dekat awak ni. Nak bagi task ni. Okey. Boleh? Okey, kalau boleh, saya tinggalkan bentuk ni. Cikgu nak awak cuba buat soalan nombor 2 dan 3. Boleh tak soalan nombor 2 dengan 3? Tak apa, buat mana sempat dulu. Yang penting buat nombor 2 dan 3. Kalau tak siap nombor 3 tak apa. Yang penting awak cuba buat 2 ataupun 3. Boleh ke? Saya bagi besarkan sikit. Sorry. Saya bagi masa untuk awak.
10 minit saya cukup kan. 10 minit 12, 4.30 sampai 4.30. Okey, 10 minit betul kita bincang. Okey, cikgu nak awak cuba soalan nombor 2 dengan nombor 3. 10 minit itulah 10 minit. Mana sempat ya tak apa. Yang penting awak cuba buat. Kalau tak sempat nombor 3 pun tak apa. Yang penting awak cuba buat nombor 2 dan 3. Okey, cuba saya bagi masa 10 minit. Cuba buat dulu. Okey, saya bagi masa Okey, baik. Okey. Dapat dah ke? Assalamualaikum. Boleh? Dapat. Dapat. Okey, alhamdulillah. Okey, dapat nilai B berapa soalan nombor 2 tu? Saya dapat 5. Dapat 5. Okey. Yang lain, Aisyah, Adibah, Nabila dengan Balkis? Sama. Sama. Okey, alhamdulillah. Okey, betul lah tu. Okey, 5. Okey, nombor 3? 9. 9. Okey, kita tengok soalan nombor 2 dan nombor 3. Okey, saya ambil semasa sekejap je. 10 minit je. Okey, untuk dapatkan dulu yang warna hijau. Warna hijau dulu saya ambil kotak warna hijau je ni. Okey, ambil kotak warna hijau ni iaitu okey, yang belah kiri tu saya padam ni ya. Yang ni saya padam. Takut dia makan space lah nanti. Okey, so warna hijau saya ambil. Nak dapatkan yang warna hijau ni, okey, yang pertama okey. So dapat dulu 3, bawah tu 3 dan tinggi dia ialah 17. Okey, kemudian kita tambahkan dengan yang warna merah. Okey, warna merah ni ini saya highlightkan warna merah. Okey, yang warna merah tinggi dia ialah 17 dan lebar bawah dia ialah B tolak dengan 3. B tolak 3. Yang belah kanan tu mesti tolak yang belah kiri. Dapat B tolak 3. Okey, jadi hasil dia ialah hasil luas kedua-dua ni, luas kita akan dapat nanti ialah nilai dia ialah 59.5. Jadi kita kira dia. Okey, cara kiraan dia saya ambil sini. 1/2 didarab dengan 17 darab dengan 3. Okey, ni warna hijau. Tambah 17 darab dengan B tolak dengan 3. Yang ini warna merah. Sama dengan 59.5. Okey, yang belah hijau tu kita dapat nanti dapat berapa? 17 darab 3 bahagi 2 dapat 51 per dengan 2. Tambah yang warna hijau, yang warna merah ni kita dapat nanti 17 B tolak dengan 3 sama dengan 59.5. Jadi tinggallah yang warna merah. 17 B tolak 3 sama dengan pindahkan sana 59.5 tolak dengan 51/2. Dapat 34. Okey, dapat 34. Okey, sama kan? Okey, kemudian bahagikan 17 tu kita pindahkan dia sebelah kanan. Okey, yang 17 ni pindah sebelah kanan. So dapat nanti B tolak 3 sama dengan 34 bahagi dengan 17. So tinggal B tolak 3 sama dengan 2. So B sama dengan 2 tambah 3. 2 tambah 3. Dapat 5. Okey, well done. Very good. Okey. Sama tu untuk soalan nombor 2. Nombor 3. Okey, nombor 3 tadi dapat apa tadi? 6? Dapat 9. Dapat 9. Okey, jom kita semak 9 dia.
Okey, untuk soalan nombor 3, sama juga yang warna hijau. Saya ambil dulu warna hijau. Tinggi dia ialah 20, tapak dia ialah 7, tambah dengan kotak ni, tinggi dia ialah 20 dan tapak dia ialah B tolak 7. Dan hasil dia ialah 110. Okey. Jadi, yang warna hijau, kira warna hijau iaitu 1/2 darab 20 darab 7 tambah, okey, dengan 20 darab dengan B tolak 7 sama dengan 110. Oh, tak muat dah. Okey, so 16 kiri tu warna hijau tu kita dapat nanti 10 dapat 70 tambah dengan 20 B tolak 7 sama dengan 110. So tinggal nanti ialah 20 B tolak 7 sama dengan 30 kan? Sorry. 40. 110 tolak 70 dapat 40. Okey. Jadi tinggal nanti apa? Okey, saya sambung bawah ni ya. B tolak 7 sama dengan 40 bahagi dengan 20. So, B tolak 7 sama dengan 2. Okey. Jadi, B sama dengan 2 tambah 7. Dapatlah jawapan dia nanti. B sama dengan 9. Okey. Boleh nampak ke ni? Yang ni? Soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Okey. Balqis boleh? Nabila boleh? Semua okey? Okey. Okey, good. Okey, Okey. thank you. Okey, so yang tu untuk bentuk apa nama tu, segitiga dengan segi empat. Okey, saya nak tunjuk satu lagi lah, last one lah. Sebelum kita putus, saya habiskan awal sikit lah. 4:45 saya habiskan nanti. Okey, nah ini pula dalam bentuk trapezium. Okey, dalam bentuk trapezium. Okey, tak apa, saya kongsi dulu saya tunjuk dulu soalan nombor 1, nanti awak tengok dalam video nanti ya, saya share nanti. Okey, soalan nombor 1 ni ada bentuk trapezium. Nampak tak bentuk trapezium? Tadi bentuk segitiga dengan segi empat kan? Okey, sekarang bentuk trapezium. Nampak tak warna hijau ni? Okey, dengan bentuk segi empat. Tapi jangan risau, kaedah dengan konsep dia semua sama. Cuma dia tukar bentuk dengan formula je. Okey, jadi yang pertama bentuk trapezium. Okey, nah ini. Okey. Jadi tinggi dia bagi berapa tu? 20. Dan tinggi belah panjang tu 20. Yang belah kecil ni tinggi dia ialah 8. Nampak tak 8? Dan tapak dia ialah 5. Okey. Tambah pula dengan kotak warna merah. Okey. Tinggi dia, berapa tinggi dia? 20. Nampak tak parah tu 20? Dan tapak dia tadi berapa? B tolak dengan 5. Okey. Dan juga hasil dia ialah hasil jumlah 2 ni ialah 150. Okey. Jadi kita kira dulu macam nak dapatkan yang warna hijau. Jadi formula dia tadi apa? Trapezium 1/2. Mana tapak sekarang ni untuk trapezium dia? Tapak. Mana tapak? 5. 5. Okey, pandai. Jadi 5 darab dengan 20 tambah dengan 8. Okey, saya zoomkan bagi nampak. Okey. Tambah yang warna merah. 20 darab dengan B tolak 5. Sama dengan 150. Okey, konsep yang sama. Jadi, yang warna hijau, kita guna formula trapezium. Iaitu 20 tambah 8 darab dengan 5 bahagi 2. Dapat 70. Yang hijau ni dapat 70. Tambah dengan warna merah ni. 20 B tolak 5 sama dengan 150.
50. Jadi 70 ni kita pindahkan di sebelah kanan. Yang tinggal ialah 20 B tolak 5 sama dengan 150 tolak dengan 70. So dapat nanti 20 B tolak 5 sama dengan 50 tolak 70. 80. Okey. Jadi nak dapatkan nilai B macam mana? Pindahkan 20 pula. Okey, yang tinggal nanti B tolak 5. 80 bahagi dengan 20. Okey. B tolak 5 sama dengan 4. B sama dengan 4 tambah 5. B sama dengan 9. Okey. Itu cara dia untuk menggunakan kaedah bentuk trapezium dengan apa nama tu? Segi empat. Okay, sama konsep kaedah yang sama. Pindah sana, pindah sini dapat nilai B nanti. Okey, boleh ni? Okey, saya rasa saya pergi berhenti awal je. Nak semayang asal kan? Okey, so ada soalan tak setakat ni untuk luas di bawah graf ni? Ada ke? Ada nak bertanya soalan apa-apa ke? Ada ke? Tak ada. Boleh faham tak? Sekarang ni, luas di bawah graf. Boleh. Okey. Kalau macam tu, saya berhenti sini dulu. Nanti saya akan sharekan video ni. Kemudian awak belajar balik guna video yang saya